Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, hari ini kita akan memulakan sesi FB Live, Tanya Dr. Nurul Yakin. Topik hari ini ialah mengenai kanser paru-paru ya, ataupun lung cancer. Okay, jadi sebelum kita mulakan, kenapa saya buat sesi FB Live ini adalah kerana berdasarkan posting FB semalam tentang pesakit kanser jelas apa itu kanser paru-paru. Okay, so satu penyakit yang disebabkan oleh sel-sel paru-paru yang membahagi dengan banyaknya tanpa terkawal ya. Jadi apabila sel-sel paru-paru membahagi secara aktif tanpa kawalan ya, sel-sel yang terhasil adalah sel-sel yang tidak sihat dan tidak dapat berfungsi dengan sempurna ya. Jadi apabila paru-paru kita dipenuhi dengan sel-sel yang tidak sempurna, paru-paru kita tidak dapat berfungsi dengan baik ya. Okay, jadi itulah antara secara umumnya apakah definisi ataupun penjelasan tentang kanser paru-paru. Kita bercakap tentang kanser, bererti kanser adalah sel-sel yang membahagi secara pantas sehingga menghasilkan sel-sel yang tidak sihat ya. Okey. Jadi bercakap tentang kanser paru-paru, bagaimana untuk kita tahu sama ada kita ataupun orang-orang yang kita sayangi mempunyai penyakit kanser paru-paru ya. Jadi kebanyakan pesakit kanser paru-paru ya, mereka mempunyai simptom-simptom seperti contohnya ialah batuk ya, batuk yang berterusan ataupun batuk berdarah ya, susah nafas ya, dan sakit dada ya. Kebanyakan pesakit yang saya temui masalah mereka kebanyakannya adalah batuk yang berterusan ya. Batuk yang berterusan ya, berbulan-bulan ya, lebih daripada 2 bulan ya, ataupun batuk berdarah. Maksudnya bila dia batuk ya, dalam kahak itu terdapat tanda-tanda darah ya. Ada yang batuk kemudian keluar darah beku ya. Ada yang batuk dan kemudian keluar beberapa jalur garisan darah ya. Jadi ini adalah antara simptom-simptom kanser paru-paru ya, iaitu batuk berterusan ya, lebih daripada sebulan, lebih daripada 2 bulan, kemudian batuk berdarah ya, kemudiannya susah nafas ya, bererti apabila mereka cuba menarik nafas seperti nafas tidak puas ya, ataupun seperti tersekat ya, ataupun antara simptom lain adalah dada yang sakit dada, rasa seperti sesuatu menekan ya, ataupun rasa tidak selesa ya, bernafas tidak puas ya, bernafas tersekat-sekat. Jadi ini adalah antara tanda-tanda ataupun simptom-simptom untuk penyakit yang mengalami kanser paru-paru ya. Antara tanda-tanda lain adalah hilang berat badan ya. Kalau dulu berat badannya mungkin 100 kilo ya, tiba-tiba dalam masa sebulan, 2 bulan atau 3 bulan mendadak turun daripada 100 kepada 60 kilo ya, pada 50 kilo mendadak tanpa menggunakan apa-apa exercise ataupun ubat kurus dan sebagainya, kurus tanpa dirancang ya. Perubahan berat badan yang mendadak dalam tempoh beberapa bulan. Ini juga adalah antara petanda kanser paru-paru ya. Kemudian selera makan ya. Kebanyakan pesakit kanser mereka tidak ada selera makan ya. Mereka tidak ada selera makan, maksudnya mereka tidak dapat menghabiskan makanan yang disediakan untuk mereka ya. Okey, selain daripada itu kemungkinan juga mereka boleh menghadapi masalah letih ya. Tidak larat bekerja ya, rasa macam letih, bangun-bangun tidur je letih ya. Jadi itu kita panggil fatigue ataupun lethargi ya. Maksudnya keletihan yang tidak dapat dijelaskan ya. Baru bangun tidur sepatutnya kita rasa fresh, segar, tapi bila bangun tidur rasa letih, tak bermaya ya. Jadi ini adalah antara tanda-tanda pesakit kanser. Okey, jadi seperti yang saya dah terangkan tadi ya, secara ringkasnya petanda-petanda untuk pesakit yang menghidap kanser paru-paru adalah batuk yang berterusan, batuk berdarah, susah nafas, sakit dada, hilang berat badan secara mendadak, kurang selera makan dan keletihan yang tidak dapat dijelaskan puncanya. Okey, right. Kemudian soalan yang seterusnya ialah apakah punca kanser paru-paru ya? Bagaimana seseorang pesakit itu boleh mendapat kanser paru-paru? Okey, jadi ada banyak puncanya ya. Kita tidak dapat tentukan secara pasti kenapa pesakit ini dapat kanser, kenapa pesakit ini tak dapat kanser ya.
Jadi punca utama penyakit kanser paru-paru adalah yang kita telah kenal pasti ya, berdasarkan kajian-kajian sebelum ni. Puncanya adalah rokok. Rokok adalah antara punca utama kanser paru-paru ya. Sama ada perokok itu adalah perokok aktif ataupun perokok pasif ya. Maksudnya sama ada perokok itu dia merokok sendiri ya, ataupun orang yang hidup di sekitarnya ya, mungkin isterinya, mungkin anak-anaknya ya, mungkin isterinya tidak merokok ya, tapi dengan isterinya menghidu asap rokok yang dipakai oleh suaminya, isterinya juga boleh diklasifikasikan sebagai perokok pasif ya. Bermaksud isterinya telah terhidu asap rokok yang digunakan oleh suaminya, jadi isterinya juga adalah perokok, tetapi istilah kita adalah perokok pasif ya. Jadi perokok aktif, perokok pasif, itu adalah antara risiko kepada pesakit kanser paru-paru. Jadi kita perlu berhati-hati ya, kerana kadang-kadang banyak situasi kita tidak sedar. Kadang-kadang bila kita pergi ke kedai mamak ya, kita terdedah kepada perokok-perokok. Tanpa kita sedari, kita juga sebenarnya pada ketika itu adalah merupakan seorang perokok pasif, di mana kita terhidu asap-asap rokok yang digunakan oleh orang lain ya. Jadi untuk pengetahuan semua, rokok adalah antara punca utama penyebab penyakit kanser paru-paru. Jadi sebab itulah Kementerian Kesihatan ya memang sangat-sangat menyokong usaha untuk membantras penggunaan rokok di kalangan masyarakat ya, kerana ianya akan melibatkan perokok itu sendiri ataupun orang yang tidak merokok ya. Sangat kesian ya apabila kita melihat banyak pesakit-pesakit yang tidak merokok tetapi mereka mendapat kanser paru-paru ya. Puncanya adalah kebanyakan mereka adalah perokok pasif, di mana mereka tidak merokok tetapi mereka menghidu asap rokok yang digunakan oleh pasangan mereka ya. Jadi sangat sedih bila melihat situasi seperti ini. Jadi selain daripada rokok, antara punca-punca lain yang boleh menyebabkan kanser paru-paru adalah keturunan ataupun genetik ya. Setiap kita mempunyai DNA yang tersendiri ya. DNA itulah yang membezakan antara kita ini bangsa Melayu, Cina, India ya. Kita ini bermata bulat, bermata sepet, hidung mancung, hidung kembang dan sebagainya. Jadi komponen genetik dalam DNA ini juga dia membawa genetik yang boleh menggalakkan kanser ya. Jadi sebab itulah apabila pesakit kanser datang kepada kita ya, kita akan tanyakan ada tak dalam keluarga yang ada kanser ya, mak ayah ke, adik-beradik ke yang mempunyai hubungan persaudaraan ataupun talian darah ya, kerana genetik yang membawa kanser ini boleh mengalir melalui keturunan ya. Sekiranya ayah atau ibunya menghidap kanser, jadi risiko untuk seseorang itu menghidap kanser adalah tinggi kerana dia membawa genetik ataupun DNA baka daripada ayah dan ibunya tadi. Okay, jadi faktor pertama tadi rokok, yang kedua adalah genetik ataupun keturunan ya. Selain daripada itu ya, antara punca yang boleh menyebabkan kanser adalah radiasi ya, ataupun pendedahan terhadap pancaran-pancaran radiasi, contohnya X-ray ataupun CT scan ya. Jadi sebab itulah kita tidak boleh sesuka hati meminta dilakukan X-ray ataupun CT scan, kerana radiasi daripada ujian-ujian tadi boleh menjadi antara penyebab kanser ya. Okey. Jadi puncanya tadi rokok, genetik keturunan, radiasi ya, dan juga bahan-bahan kimia ya. Kalau kita selalu terdedah kepada menghidu bahan-bahan kimia ya, contohnya arsenik ataupun kromium ya, ataupun pekerja-pekerja kilang ya yang terdedah kepada asap-asap bahan kimia. Jadi asap-asap bahan kimia tadi juga adalah antara faktor yang boleh menyebabkan timbulnya penyakit kanser itu tadi. Okay? Jadi ini adalah antara 4 punca kenapa seseorang itu boleh mendapat penyakit kanser ya. Saya ulangi lagi sekali ya. Yang pertama rokok, yang kedua genetik ataupun keturunan, yang ketiga adalah radiasi, yang keempat adalah bahan-bahan kimia yang dihidu ya. Jadi berhati-hati ya, pakai mask ya kalau kita ingin pergi ke tempat-tempat yang kotor ataupun mempunyai pencemaran udara ya. Contohnya kalau kita dah tahu kita akan pergi ke jalan raya yang sibuk ya, pastikan kita pakai mask ya untuk memelihara diri daripada bahan-bahan pembakaran daripada asap kereta ya, asap motor ya. Kenderaan-kenderaan itu menghasilkan asap-asap kenderaan, dan asap-asap kenderaan itu sekiranya kita dedah kepada paru-paru kita untuk jangka masa yang lama boleh menjadi antara penyebab kanser paru-paru. Alright. Okey.
Jadi soalan yang keempat ya, ada yang bertanya bila saya tunjukkan X-ray tadi, X-ray semalam ya, ada X-ray yang ada air, paru-paru yang dipenuhi air dan paru-paru yang tidak dipenuhi air. Jadi untuk pesakit kanser, especially kanser peringkat akhir, paru-paru mereka boleh dipenuhi dengan air ya. Okey. Jadi apabila kita melihat X-ray, kita nampak ada air dalam X-ray ni, ada air dalam paru-paru ini ya. Jadi kita boleh membahagikan punca-punca paru-paru dalam paru-paru berair kepada dua jenis ya. Air dalam paru-paru boleh dikategorikan mengikut kandungan proteinnya ya. Jadi kalau kandungan protein dalam air itu tinggi, kita panggil exudate ya, exudative pleural effusion, di mana kandungan protein dalam air paru-paru itu adalah tinggi, kita panggil exudative pleural effusion. Paru-paru dalam air air dalam paru-paru kita panggil pleural effusion. Okey, jadi pleural effusion ada dua jenis, exudative dan transudative. Maksudnya kandungan air berprotein tinggi kita panggil exudative pleural effusion, kandungan air paru-paru yang berprotein rendah kita panggil transudative pleural effusion. Okey, jadi untuk setiap dua jenis paru-paru berair ini ada punca-punca dia yang tersendiri. Okey, jadi kalau exudative pleural effusion maksudnya paru-paru berair yang mempunyai kandungan protein yang tinggi dalam air paru-paru itu, puncanya antaranya ialah kanser paru-paru ya, pneumonia ataupun jangkitan kuman di paru-paru. Okey, nanah di paru-paru ya, apa lagi, kemudian penyakit-penyakit lain, contohnya penyakit SLE ya, penyakit connective tissue disease, penyakit radang sendi ya. Apabila mereka menjangkiti paru-paru, mereka memberikan kepada paru-paru, mereka juga boleh memberikan exudative pleural effusion ataupun kandungan protein yang tinggi di dalam paru-paru. Okey, jadi ini adalah antara punca utama air dalam paru-paru yang mempunyai protein yang tinggi. Kanser paru-paru, jangkitan kuman di paru-paru, nanah di paru-paru, penyakit radang dan juga jadi itu adalah antara punca-punca utamanya. Bercakap mengenai air di dalam paru-paru yang mempunyai kandungan protein yang rendah ya, maksudnya kita panggil transudative effusion, maksudnya kandungan protein yang rendah di dalam air paru-paru, puncanya adalah antaranya ialah lemah jantung ya. Jadi pesakit yang mempunyai lemah jantung ya, mereka juga boleh mempunyai masalah pleural effusion di mana air pergi ke paru-paru. Okey, yang pertama masalah lemah jantung, yang kedua masalah kegagalan buah pinggang ya. Pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang peringkat akhir ya, yang perlu menjalani dialisis ya, mereka juga boleh menghidap penyakit paru-paru berair. Alright. Kemudian pesakit yang mempunyai kegagalan hati, liver failure ya. Pesakit yang mempunyai kegagalan hati juga boleh mendapat masalah air di paru-paru. Okey. Ya, jadi kemudian pesakit yang mempunyai albumin yang rendah ya di dalam badan mereka juga boleh mendapat penyakit paru-paru berair. Alright. Jadi seperti saya ceritakan tadi, paru-paru berair ada dua jenis. Satu air yang mempunyai protein tinggi, contohnya kanser jangkitan kuman di paru-paru, penyakit TB ya, penyakit radang ya, connective tissue disease, penyakit lung abscess paru-paru, nanah ya. Semua ni boleh menyebabkan paru-paru berair di mana proteinnya tinggi. Kemudian jenis yang kedua di mana paru-paru berair tetapi kandungan proteinnya rendah dalam air tersebut dipanggil transudative effusion. Puncanya boleh berpunca daripada masalah lemah jantung ya, masalah kegagalan buah pinggang, masalah kegagalan hati, masalah kandungan albumin atau protein yang rendah dalam darah ya. Jadi ini juga boleh menyebabkan penyakit paru-paru berair ya. Jadi ada orang bertanya, betul-betul ke kalau kita mandi malam nanti paru-paru mudah berair? Jadi sebenarnya kajian tidak mengesahkan kenyataan ini ya. Tidak ada lagi kajian menunjukkan orang yang mandi malam boleh menyebabkan masalah paru-paru berair kerana ia tidak berdasarkan bukti yang saintifik. Jadi punca paru-paru berair tadi kita boleh klasifikasikan kepada dua jenis tadi. Alright. Okey, soalan yang kelima. Bagaimanakah cara untuk kita mengesan kanser paru-paru? Okey, katakanlah kita ada batuk ya, batuk dah berterusan dah 2 bulan batuk. Jadi kita tak pasti adakah kita ini menghidap penyakit kanser ya. Jadi bagaimana kita boleh lakukan untuk mengesan masalah kanser paru-paru ini? Jadi apabila berjumpa dengan doktor ya, doktor akan membuat ujian ya, beberapa ujian untuk mengesahkan betul ke pesakit ini ada kanser paru-paru ya. Ujian yang pertama kita akan buat ialah kita akan buat X-ray lah. Kita akan buat X-ray di mana kita akan hantar pesakit ke unit radiologi, mereka akan menjalani ujian X-ray. Kemudian di dalam X-ray tersebut kita boleh lihat adakah petanda kanser di situ. Alright.
Okey, kemudian namun begitu ya, kadang-kala tumpukan kanser itu terlalu kecil ya, tidak dapat dilihat melalui X-ray. Jadi ketika itulah kita menghantar pesakit untuk menjalani ujian CT scan ya, iaitu ujian yang mana pesakit perlu dibaringkan di atas satu katil, kemudian katil itu dilalukan di dalam satu terowong ya, seolah-olah seperti terowong, di mana ketika itulah pancaran scan itu dipancarkan dan dia akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sama ada terdapat kanser paru-paru ataupun tidak ya. Jadi sekiranya kadang-kadang pesakit kanser paru-paru X-ray dia boleh kelihatan clear ya, kelihatan normal seperti orang lain, tetapi dengan simptom yang berterusan ya, kita perlu menyiasat dengan lebih lanjut. Jadi ketika itulah doktor akan memesan ujian CT scan tadi ya, di mana CT scan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih detail, dan dia boleh mengesan ya ketumpukan kanser yang kecil ya, yang biasanya tidak dapat dikesan oleh X-ray biasa tadi. Okey, seterusnya apabila CT scan dijalankan ya, kebiasaannya kita boleh nampak ada tumpukan putih di paru-paru. Jadi ketika itulah kita perlu mendapatkan tissue diagnosis. Kita perlu mendapatkan contoh sampel daripada tumpukan tadi untuk kita tahu adakah ini kanser ya. Kalau ini kanser, apakah jenisnya ya? Kerana kanser itu terdapat banyak jenis kanser. Okey, terdapat banyak jenis kanser paru-paru ya. Kita ada secara umumnya kanser paru-paru boleh dibahagikan kepada dua jenis ya, small cell dan non small cell. Small cell maksudnya selnya kecil. Jika dilihat di bawah mikroskop, cancer cells tadi bersaiz kecil ya. Kemudian non small cells maksudnya saiznya adalah besar ya. Okey, jadi kanser paru-paru tadi ada dua jenis, small cell dan non small cell. Tapi kebanyakan pesakit kanser yang kita jumpa setakat ini ya, kebanyakan mereka adalah non small cell ya. Hanya 10 hingga 15% sahaja daripada pesakit kanser paru-paru menghidap penyakit small cell lung cancer ya. Dan 85 hingga 90% pesakit kanser paru-paru adalah daripada jenis non small cell lung cancer ya. Kemudian di bawah cabang non small cell tadi, kita ada dua cabang utama ya, small cell dengan non small cell lung cancer ya. Kemudian di bawah cabang non small cell tadi kita ada lagi beberapa cabang ya. Non small cell tadi ada banyak jenis lagi ya. Ada jenis squamous cell, ada jenis adenocarcinoma ya, ada jenis large cell, ada jenis bronchoalveolar carcinoma. Jadi sebab itulah mengambil tisu itu sangat penting ya. Tissue is the issue. Maksudnya pentingnya untuk kita mendapatkan tisu sampel daripada tumpukan putih tadi untuk dilihat di bawah mikroskop sangat penting untuk kita tentukan apakah jenis kanser paru-paru ini. Okay. Jadi setelah kita kenal pasti ya, jadi untuk mendapatkan tissue diagnosis tadi ada beberapa cara ya. Sebab paru-paru kita terletak di bahagian dada, ada dua jenis cara yang boleh kita lakukan untuk mengambil tissue daripada tumpukan putih tadi ya. Sama ada menggunakan kaedah bronkoskopi di mana kita memasukkan kamera ya. Biasanya kita akan masukkan satu kamera seperti tiup, di mana kamera itu terletak di hujung tiup getah itu, kita masukkan melalui hidung terus ke paru-paru, terus ke paru-paru ya. Kemudian kita boleh pergi ke tempat tumpukan putih tadi, kita boleh ambil contoh sampel paru-paru itu. Boleh lihat demonstrasi ataupun gambar bagaimana prosedur bronkoskopi ini dijalankan dalam posting Facebook saya yang sebelum ini ya. Saya menunjukkan cara-cara bronkoskopi dilakukan supaya kita boleh faham bagaimana prosedur bronkoskopi ini dijalankan. Jadi bronkoskopi adalah satu cara untuk kita mendapatkan sampel tisu daripada tumpukan putih tadi. Okay, seterusnya cara yang kedua untuk dapatkan tisu adalah CT guided biopsy. Maksudnya daripada luar. Kalau tadi kita ambil daripada dalam, CT guided biopsy kita ambil daripada luar ya. Maksudnya kita akan baringkan pesakit di atas katil CT scan tadi ya. Pesakit akan digerakkan untuk menjalani CT scan, terowong di keliling pesakit itu ya. Kemudian setelah kita kenal pasti di manakah tumpukan putih tersebut, kita akan pakar radiologi akan memasukkan jarum ya daripada luar berpandukan gambaran CT scan tadi ya. Kemudian ditujukan ke tumpukan putih tadi dan kita akan ambil tisu ya. Dia adalah seperti jarum ya, jarum yang biasa diambil darah tu ya, tapi kita ambil sampel di bahagian dada yang berkenaan ya. Okey. Jadi itu adalah antara cara-cara bagaimana kita boleh mengambil sampel tisu daripada pesakit kanser paru-paru ya. Sama ada melalui bronkoskopi ataupun CT guided biopsy. Okey. Right.
Okay, itu adalah antara cara-cara yang kita boleh gunakan untuk mengesan pesakit kanser paru-paru, sama ada mereka ada kanser paru-paru ataupun tidak. Okay, setelah itu, setelah sampel diambil, kita boleh hantar ke makmal dan kita boleh lihat di bawah mikroskop, ya, dan kita boleh tahu ini adalah kanser jenis apa, adakah small cell ataupun adakah non small cell. Kalau non small cell, adakah jenis adenokarsinoma ataupun squamous ataupun bronchoalveolar carcinoma, ya. Jadi ada banyak jenis. Jadi sebab itulah mendapatkan sampel tisu itu sangat penting untuk pesakit kanser paru-paru. Okey, rawatan. Bagaimanakah kita boleh merawat pesakit kanser paru-paru ini, ya? Jadi setakat ini kita ada beberapa jenis rawatan, ya, berdasarkan jenis kanser itu apa. Alright. Bergantung juga kepada peringkat yang mana kanser paru-paru itu, ya. Kalau kanser paru-paru kita ada 4 tahap, ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, ya. Kita akan klasifikasikan tahap-tahap kanser itu berdasarkan saiznya, ya, berdasarkan sejauh mana kanser itu telah merebak, ya, organ-organ mana yang telah terlibat dan kelenjar mana yang telah terjejas disebabkan oleh kanser paru-paru itu. Untuk pesakit kanser peringkat 1 dan 2, di mana kita kategorikan sebagai pesakit kanser peringkat awal lah, ya. Peringkat 1 dan 2 masih boleh dioperasi, boleh dibedah, ya. Kita boleh bedah kanser sel itu, ya, dan kemudian pesakit itu boleh teruskan hidup seperti biasa. Alright. Tetapi pesakit 3 dan 4, ya, kebiasaannya pembedahan tidak sesuai dilakukan, ya. Kerana apa? Kerana untuk pesakit kanser 3 dan 4 kebiasaannya pada peringkat ini kanser telah pun merebak, sama ada merebak ke paru-paru yang sebelah lagi ataupun telah merebak ke organ-organ lain, contohnya hati, otak, tulang, ya. Jadi kanser paru-paru ni dia suka merebak ke hati, ya, ke tulang, ya, ke otak, ya. Jadi kalau mereka sudah merebak ke organ-organ lain, itu adalah sudah sampai ke peringkat 4. Ya, macam cerita yang saya ceritakan semalam mengenai pesakit kanser yang mana air telah masuk ke paru-parunya, itu adalah kita kategorikan sebagai kanser peringkat keempat kerana kanser sel itu telah pergi ke saluran luar paru-paru, ya, telah menyebabkan air berkumpul di paru-paru. Jadi itu adalah peringkat 4. Jadi untuk peringkat 4 tidak boleh dibedah, ya. Untuk peringkat 4 kita perlu kita boleh berikan rawatan kemoterapi, ya. Kemoterapi bukan untuk menyembuhkan, tetapi kemoterapi adalah untuk memperlahankan perebakan kanser tersebut, ya. Jadi jangka hayat untuk pesakit kanser paru-paru, ya, untuk pesakit kanser tahap 4 kebiasaannya adalah 6 bulan ataupun kurang sekiranya mereka tidak menjalani apa-apa rawatan, ya. Tetapi dengan rawatan kemoterapi, ya, kita boleh memanjangkan hayat pesakit kanser itu kepada setahun hingga ke 2 tahun, ya. Alright. Jadi pesakit kanser peringkat 3 dan 4 tadi yang tidak sesuai untuk pembedahan, biasanya kita akan nasihatkan untuk menjalani rawatan kemoterapi, ya. Tetapi ini tergantung juga dengan keadaan pesakit. Kalau pesakit masih lagi aktif, ya, boleh jalan, boleh melakukan aktiviti seharian dengan normal, ya, kita akan nasihatkan untuk membuat rawatan kemoterapi. Tetapi untuk pesakit yang sudah terlalu nazak, ya, terlalu lemah, ya, terbaring di katil, ya, lebih daripada 50% daripada 24 jamnya terbaring di katil, ya, pesakit tersebut kita dapati tidak sesuai untuk menjalani rawatan kemoterapi kerana mereka terlalu lemah, ya, dan memberikan rawatan kemoterapi akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada mereka berbanding tidak menerima kemoterapi. Jadi untuk pesakit yang mempunyai quality of life ataupun kualiti kehidupan yang tidak berapa baik, maksudnya mereka terbaring di katil, ya, kita akan nasihatkan untuk palliative care, ya. Palliative care bermaksud rawatan untuk memberikan keselesaan, ya. Bermaksud sekiranya pesakit mempunyai masalah susah nafas, kita akan berikan oksigen, ya. Kalau pesakit mempunyai masalah sakit dada, ya, kita akan memberikan ubat tahan sakit. Jadi tujuan palliative care adalah untuk memberikan keselesaan kepada pesakit sementara menantikan masanya dipanggil pergi, ya. Jadi maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil kita akan let the nature take its course, ya. Kita akan membiarkan pesakit dipanggil menurut fitrah lah, ya. Ya. Jadi itu adalah antara rawatan yang kita berikan, ya. Kemoterapi, surgery, palliative care.
Ada juga rawatan radioterapi di mana kita berikan radiasi, ya, terutamanya kalau pesakit yang mempunyai masalah paru-paru, kanser paru-paru yang telah merebak ke tulang. Kebiasaannya mereka akan mengalami masalah sakit tulang yang sangat teruk, ya. Mereka mengadu sangat sakit belakang, sakit tulang, ya, kerana kanser sel telah masuk ke tulang. Jadi di saat itu kita boleh berikan rawatan radiasi, radioterapi, di mana pancaran radiasi diberikan di tempat tersebut. Perkara itu boleh membantu mengurangkan kesakitan yang mereka hadapi, ya. Okey, jadi kita telah membincangkan mengenai rawatan kanser. Soalan yang terakhir ialah cara mencegah kanser paru-paru. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, ya, antara 4 punca utama kanser paru-paru, yang pertama adalah rokok, ya, yang kedua adalah keturunan, yang ketiga adalah bahan-bahan kimia yang kita hidup, yang keempat adalah radiasi, ya. Jadi keturunan kita tak boleh nak tukar, ya. Radiasi pun mungkin susah untuk kita elakkan, ya. Dan hiduan bahan-bahan kimia pun mungkin kadang-kadang susah kita nak elakkan, tapi kita boleh cuba dengan memakai mask, ya. Tapi rokok adalah perkara yang boleh kita elakkan, ya. Rokok adalah perkara yang kita boleh tukar, kita boleh ubah untuk mencegah penyakit kanser paru-paru, ya. Jadi cara mencegah penyakit kanser paru-paru, jika bertanya kepada saya menasihatkan berhentilah merokok, kerana rokok boleh adalah antara punca utama penyakit kanser paru-paru. Selain itu, rokok juga adalah punca utama untuk penyakit-penyakit lain, ya. Contohnya penyakit jantung, ya, penyakit stroke, ya. Jadi rokok adalah ibu kepada banyak penyakit. Jadi antara penyakit yang disebabkan rokok adalah kanser paru-paru. Jadi untuk mengelakkan kanser paru-paru, berhentilah merokok dan nasihatkanlah rakan-rakan ataupun pasangan hidup anda yang merokok untuk berhenti merokok, ya, kerana rokok adalah ibu kepada banyak penyakit. Alright. Okey, jadi mungkin itu sahaja sesi FB Live kita hari ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung sesi, ya, berkenaan kanser paru-paru. Sekiranya ada persoalan-persoalan, anda boleh kemukakan di ruangan komen untuk saya jawab dalam sesi yang akan datang. Saya akan cuba adakan sesi FB Live ini insya-Allah setiap hari pada pukul 12.30 hingga pukul 1, setengah jam pada setiap hari. Kita akan membincangkan isu-isu berkenaan penyakit paru-paru. Alright. Jadi hari ini kita sudah bincangkan mengenai kanser paru-paru, ya. Esok saya akan share apakah tajuk yang akan kita bincangkan. Jika ada soalan-soalan berkaitan penyakit paru-paru yang anda ingin tahu, boleh type di ruangan komen untuk saya bincangkan selepas ini, ya, tentang penyakit paru-paru. Saya adalah Dr. Nurul Yakin, doktor pakar perunding perubatan paru-paru, bertugas di Sunway Velocity Medical Center Kuala Lumpur. Alright. Saya juga ada sesi virtual clinic di mana kita ada klinik online, ya. Anda boleh berbincang dengan saya sekiranya anda ada masalah paru-paru yang dirasakan peribadi yang tidak mahu di-share di Facebook. Anda boleh berkonsultasi dengan saya secara peribadi, ya. Saya akan sharekan link kepada virtual clinic saya sebentar lagi, di mana anda boleh berbincang dengan saya mengenai penyakit paru-paru anda di rumah anda, ya. Saya boleh memberikan nasihat ataupun cadangan rawatan yang bersesuaian dengan penyakit paru-paru anda. Alright. Mungkin saya boleh share juga, kita baru melancarkan virtual clinic ini pada 11 April yang lepas, ya. Saya telah berjumpa dengan setakat ini 3 pesakit melalui virtual clinic ataupun klinik maya. Jadi mungkin untuk peserta yang telah mendengar FB Live ini, saya ingin memberikan sedikit promosi, ya. Anda boleh, saya akan memberikan 5 sesi virtual clinic secara percuma, ya. Free virtual clinic consultation secara percuma selama 10 minit, ya. Dengan syarat anda boleh memberikan feedback ataupun respon daripada virtual clinic tersebut. Okey, jadi sekiranya anda ada masalah paru-paru, ya, sama ada penyakit jangkitan paru-paru ataupun asma, ya. Okay, jika anda menggunakan inhaler, anda tidak pasti sama ada teknik anda betul ataupun tidak, ya, ataupun anda dah pakai inhaler tapi still susah nafas lagi, ataupun anda ada batuk yang berterusan dan tidak pasti, ya. Jadi boleh berbincang dengan saya. InsyaAllah saya akan cuba membantu anda, ya. Anda juga boleh datang ke hospital kami untuk mendapatkan rawatan untuk penyakit paru-paru anda. Okay. Jadi itu sahaja. Harap anda semua mendapat manfaat daripada perkongsian kali ini. Kita jumpa lagi pada esok hari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.